Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Her Excellency The Right Honourable Julie Payet, Governor-General, Commander-in-Chief of Canada. Dan The Right Honourable Justin P.J. Trudeau, Perdana Menteri Kanada dan Kerajaan serta rakyat Kanada bersempena dengan Hari Kanada. Perkembangan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari ini negara terus tidak mencatatkan kes jangkitan baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Menyertai sidang media yang berhormat, PN Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, yang berhormat PN Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badiruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amil Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, dan yang berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Amiduddin Ehsan bin PN Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Rabu, 9 Zulkaidah 1441 Hijrah, bersamaan dengan 1 Julai 2020 Masehi, Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, terdapat 413 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,718 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 294 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 29,841 ujian. Mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial. Pertama, memulakan aktiviti-aktiviti baru ke tahap pertama ataupun level 1 pada 6 Julai 2020 bagi kolam renang, panggung wayang dan perkumpulan ramai, mass gathering. Kedua, menaikkan aktiviti-aktiviti berikut dari tahap pertama atau level 1 ke tahap kedua bermula pada 6 Julai 2020, iaitu kelas berkeperluan khas, pusat penjagaan kanak-kanak, muzium, galeri dan perpustakaan, dan kafe internet. Kemudian, menaikkan aktiviti-aktiviti berikut dari tahap kedua ke tahap ketiga bermula 4 Julai 2020, iaitu sekolah, institusi teknikal, vocational dan pendidikan tinggi, sekolah tuition dan sekolah muzik. Manakala aktiviti-aktiviti berikut akan dinaikkan dari tahap kedua ke tahap tiga bermula 6 Julai, iaitu masjid, surau dan balai-balai ibadat, tempat-tempat ibadat lain selain daripada masjid dan surau, sekolah memandu, gym dan fitness center, fasiliti sukan indoor dan outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food court, dan gerai dan pasar. Sementara itu, arcade dan indoor playground belum lagi dibenarkan untuk dibuka
sehingga satu tarikh yang akan diumumkan kemudian. Sementara itu, berikut adalah syarat-syarat pengurangan langkah-langkah sosial. Bagi pertama, perkumpulan ramai ataupun mass gathering. Perkumpulan ramai adalah dibenarkan tetapi terhad kepada keramaian tidak melebihi 50 orang sahaja. Orang ramai bolehlah merujuk kepada syarat-syarat terperinci di dalam garis panduan bagi perkumpulan ramai tahap 1 yang akan dimuat naik ke laman sesawang Kementerian Kesihatan. Kedua, tempat-tempat ibadat lain selain daripada masjid dan surau. Tempat-tempat ibadat lain selain dari masjid dan surau yang dibenarkan beroperasi pada 80% daripada kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa dengan masih mengamalkan penjarakan fizikal. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang telah dikeluarkan. Seterusnya, sekolah memandu. Bagi sekolah memandu, kelas-kelas boleh diadakan pada kadar 90% dari kapasiti biasa pada satu-satu masa. Syarat-syarat lain adalah dikekalkan sebagaimana arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Bagi kafe internet, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi pada kadar 60% dari kadar kapasiti biasa pada satu-satu masa mengikut arahan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Menteri Kesihatan menekankan melanggar atau ingkar terhadap mana-mana nasihat dan arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya akan menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah, boleh dikenakan denda kompaun sehingga RM5,000 atau boleh didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Kementerian Kesihatan akan memaklumkan kepada orang ramai mengenai sebarang perubahan mengenai situasi ini jika perlu dari masa ke semasa. Dalam sidang media berkenaan, pelbagai langkah pengurangan dan saranan dibentangkan oleh menteri-menteri yang hadir. Ikuti perincian mengenai langkah-langkah berkenaan selepas ini. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Sedia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan, pelan de-escalation fasa ketiga akan dilaksanakan bermula hari Isnin 6 Julai 2020 bagi perkhidmatan penyajian makanan dine-in di premis-premis makanan, gerai-gerai terbuka di bawah kawalan Jabatan Daerah dan Jabatan Bandaran dan tamu-tamu mingguan di bawah kawalan Jabatan Bandaran, Kuala Belait dan Seria dan Jabatan Bandaran Tutong. Di bawah pelaksanaan fasa ketiga itu, had jumlah pelanggan di premis-premis makanan iaitu restoran, kafe dan food court yang dibenarkan untuk dine-in dan dalam satu-satu masa adalah dinaikkan kepada 80% dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk premis makanan berkenaan. Garis panduan penjarakan sosial dan syarat-syarat lain bagi perkhidmatan penyajian makanan di premis-premis makanan masih dikekalkan. Bagi gerai-gerai terbuka yang menyediakan perkhidmatan dine-in di bawah kawalan Jabatan-Jabatan Daerah dan Jabatan-Jabatan Bandaran adalah dibenarkan untuk beroperasi
pada kadar 100% jumlah kapasiti biasa ruang duduk gerai berkenaan. Garis panduan penjarakan sosial dan syarat-syarat lain bagi gerai-gerai terbuka seperti yang dimaklumkan semasa sidang media pada 14 hari bulan Mei 2020 adalah masih dikekalkan. Merujuk pengumuman sidang media pada 18 Mac 2020 mengenai penutupan bermula 19 Mac 2020 bagi tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong yang beroperasi setiap hari Khamis dan Ahad, sukacita dimaklumkan bahawa berpandukan kepada nasihat Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation, maka bermula pada hari Khamis 9 Julai 2020, tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong Daerah Tutong adalah dibenarkan untuk beroperasi semula pada kadar keramaian penjaja 50% dari jumlah kapasiti biasa ruang berniaga tamu berkenaan pada satu masa mengikut penjadualan kumpulan penjaja yang akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Tutong. Pembukaan tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong akan dilaksanakan mengikut penjadualan berjaja mengikut kumpulan yang diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Tutong yang akan bermula pada hari Khamis 9 Julai 2020 bagi peniaga tamu hari Khamis dan Ahad bagi penjaja-penjaja dalam kumpulan A, dan pada minggu berikutnya bagi peniagaan tamu hari Khamis dan Ahad bagi penjaja-penjaja dalam kumpulan B secara bergilir-gilir. Merujuk juga pengumuman sidang media pada 26 Mac 2020 mengenai penutupan bermula 26 Mac 2020 bagi tamu nikah Seria, kawasan letak kereta Pasar Nika Seria, daerah Blaid yang beroperasi setiap hari Khamis dan Jumaat, dan tamu nikah Kuala Blaid, kawasan letak kereta Pasar Nika Kuala Blaid yang beroperasi pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Sukacita dimaklumkan bahawa kedua-dua tamu mingguan ini akan beroperasi semula dengan penempatan penjaja-penjaja kedua-dua tamu berkenaan ke dalam bangunan Pasar Nika Seria, Jalan Lorong 3 Selatan Seria, mengambil kira akan keperluan, pengawalan dan pematuhan kepada garis pandu dan langkah-langkah penjarakan sosial dari Kementerian Kesihatan. Pembukaan tamu-tamu berkenaan di dalam bangunan Pasar Nika Seria, Jalan Lorong 3 Selatan Seria akan diselaraskan mengikut penempatan tempat berjaja yang akan ditetapkan dan penjadualan berjaja mengikut kumpulan yang akan diselaraskan oleh pihak Jabatan Bandaran Kuala Blaid dan Seria yang masing-masing akan bermula pada hari Khamis 9 Julai 2020 bagi perniagaan tamu pada hari Khamis dan Jumaat, iaitu penjaja-penjaja kumpulan A, dan pada hari Sabtu 11 Julai 2020 bagi perniagaan tamu pada hari Sabtu dan Ahad, iaitu bagi penjaja-penjaja kumpulan B. Semua penjaja tamu mingguan hendaklah mematuhi syarat-syarat lain yang telah ditetapkan dalam pembukaan tamu-tamu mingguan ini, manakala para pengunjung-pengunjung tamu hendaklah juga mematuhi arahan-arahan dan menunaikan tanggungjawab sosial masing-masing, mengambil kira saranan dan garis pandu Kementerian Kesihatan. Untuk makluman lanjut mengenai pembukaan semula tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Tutong semasa waktu bekerja di talian 422 1009 atau 811 7115 selepas waktu bekerja. Manakala bagi pembukaan semula tamu Seria,
dan tamu nikah Kuala Belait dengan penempatan tamu-tamu berkenaan ke dalam bangunan Pasar Nikah Seria, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria semasa waktu bekerja di talian 3340 631 atau 88722233 selepas waktu bekerja. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga maklumkan pembukaan semula operasi semua pawagam di seluruh negara bermula pada hari Isnin 6 Julai 2020. Pembukaan semula pawagam hendaklah mematuhi syarat-syarat. Pemilik atau pengusaha pawagam dikehendaki untuk mendaftarkan kod QR BruHealth yang khusus bagi premis mereka dan seterusnya mencetak kod QR tersebut dan dilekatkan di kawasan pintu masuk premis untuk diimbas oleh pengunjung sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Menghadkan jumlah pengunjung yang dibenarkan untuk masuk dalam satu masa kepada 30% dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk pawagam berkenaan. Pemeriksaan suhu badan hendaklah dilakukan sebelum memasuki pawagam. Pemilik atau pengusaha pawagam silah memastikan pekerja-pekerja mereka sentiasa memakai penutup hidung dan mulut, face mask, dan pekerja pawagam yang tidak sihat adalah dinasihatkan tidak hadir bekerja. Memastikan siaran filem yang ditayangkan akan menjarakkan masa tayangan selepas habisnya satu tayangan filem bagi membolehkan pihak pawagam membersihkan tempat duduk dan persekitaran pawagam. Memastikan penjarakan fizikal dan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak kerajaan, iaitu memastikan penjarakan fizikal pengunjung pawagam sekurang-kurangnya 2 tempat duduk. Kedua, pawagam untuk mempamerkan notis jumlah maksimum kapasiti kemasukan dalam satu masa di tempat yang bersesuaian. Ketiga, pawagam tidak dibenarkan untuk menambah kapasiti ruang duduk dari kapasiti biasa. Dan keempat, pawagam untuk menyediakan hand sanitizer. Mana-mana pemilik atau pengusaha pawagam yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 dan pemilik atau pengusaha pawagam adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Sementara itu, bagi pengunjung pawagam, kanak-kanak berumur 15 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk memasuki pawagam. Para pengunjung hendaklah mempunyai kod yang diperolehi melalui aplikasi BruHealth sebelum mengunjungi pawagam yang ingin dituju. Hanya pengunjung yang mempunyai kod warna yang betul, iaitu hijau atau kuning, akan dibenarkan masuk ke premis. Orang ramai berhasrat untuk memasuki pawagam perlu membuat tempahan tempat duduk terlebih dahulu dan membeli tiket secara online. Pengunjung pawagam disarankan untuk memakai penutup hidung dan mulut. Pengunjung pawagam adalah tidak dibenarkan makan atau minum semasa menonton tayangan filem. Dan orang ramai yang mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi pawagam sehingga telah sembuh.
Dalam sidang media yang sama, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman mengumumkan sebanyak 216 komputer riba dan 338 capaian internet dibekalkan kepada para pelajar Sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah yang memerlukan. Menteri Hal Ehwal Agama juga menjelaskan peringkat ketiga persekolahan Arab akan bermula pada 4 Julai 2020. Kementerian Hal Agama sukacita memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Izzuddin Wad Daulah Ibn Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan sokongan Majlis Ugama Islam untuk membekalkan sebanyak 216 komputer riba dan 338 capaian internet kepada pelajar-pelajar Sekolah Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Haji Hassanal Bolkiah yang memerlukan dengan peruntukan sebanyak RM179,640 berkaitan dengan persekolahan Arab yang pada masa ini dalam peringkat kedua pelonggaran dan akan memasuki peringkat ketiga mulai 4 hari bulan Julai. Maka sebagai penyelarasan dengan bermulanya sesi persekolahan peringkat ketiga itu, Kementerian Hal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam akan mengaturkan penggunaan asrama dengan keutamaan kepada pelajar-pelajar luar daerah dan mana-mana pelajar yang layak dan memenuhi persyaratannya. Kemudahan asrama ini akan bermula pada 5 hari bulan Julai adalah akan mengikut panduan dan nasihat Kementerian Kesihatan dalam perkara kawalan penularan wabak COVID-19. Di samping itu, pihak sekolah juga akan dibekalkan dengan pakej kesihatan berupa penyukat suhu badan, sungkup muka dan pansanitasi tangan tambahan sebagai mendukung saranan dan garis panduan pihak Kementerian Kesihatan. Selain itu, insya-Allah pihak kementerian juga pada masa ini sedang mengusahakan untuk membekalkan fabric face mask kepada semua tenaga pengajar di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama, termasuk sebahagian pelajar yang memerlukan. Menteri Hal Ehwal Agama turut menjelaskan bahawa tahap ketiga pelonggaran kawalan bagi pembukaan semula masjid, surau dan balai-balai ibadat akan bermula pada waktu subuh hari Isnin, 6 Julai 2020. Pada tahap ketiga itu nanti, Jawatankuasa Takmir Masjid, Surau dan Balai-balai Ibadat seluruh negara adalah dibolehkan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti takmir berkumpulan, iaitu seperti membaca surah Yasin, tahlil dan ratib al-atas, begitu juga acara tazkirah atau kuliah, tadarus Al-Quran dan pengajian kelas agama. Aktiviti sedemikian itu dibolehkan dengan keramaian tidak melebihi 50 orang bagi tempoh atau jangka waktu 1 jam. Adapun kelas pengajian Al-Quran dan Muqaddam belumlah dapat diadakan pada tahap ketiga ini. Insya-Allah ianya akan termasuk dalam tahap keempat nanti. Sukacita disebutkan bahawa bagi maksud peringatan jua bahawa pelonggaran bertahap pembukaan semula masjid, surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang bermula pada 29 hari bulan Mei bagi sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang fardu 5 waktu berjamaah mulai 15 hari bulan Jun, iaitu waktu subuh,
dan seterusnya mengadakan aktiviti-aktiviti takmir mulai pada 6 hari bulan Julai nanti adalah berpandu kepada nasihat Kementerian Kesihatan dalam rangka pelonggaran bertahap yang dirancangkannya. Oleh itu, semua langkah kawalan bagi mencegah jangkitan wabak COVID-19 adalah akan terus dikuatkuasakan seperti biasa, kecuali pemakaian sungkup muka dimastikan bagi sembahyang fardu Jumat dan bagi sembahyang fardu 5 waktu adalah digalakkan. Mengenai kehadiran jemaah bagi sembahyang fardu Jumat, Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan kehadiran jemaah adalah sangat baik. Berdasarkan data yang dikumpulkan, majoriti masjid dan surau mencatatkan lebih 70% hingga 100% kehadiran pada ke-5 Jumaat bermula 29 Mei yang lalu hingga 26 Jun. Data kehadiran jemaah dalam 5 Jumaat itu menunjukkan peningkatan daripada seramai lebih 30,000 pada 2 Jumaat pertama kepada lebih 40,000 pada 3 Jumaat yang terakhir. Bilangan jemaah yang layak hadir ke masjid dalam 2 tahap pelonggaran itu menurut perkiraan usia, iaitu perkiraan usia di sini bilangannya adalah dalam lingkungan usia 15 hingga 65 tahun ke atas. Bilangan jemaah yang berusia 60 tahun ke atas itu tidak sampai 2,000 orang. Sementara jemaah dalam lingkungan usia 15 hingga 55 tahun pula adalah lebih 2/3 daripada jumlah jemaah yang hadir. Misalnya, perkiraan kehadiran jemaah pada hari Jumat 26 hari bulan Jun yang lalu baru-baru ini mencatatkan ada seramai 43,967 orang dari semua peringkat umur, iaitu 15 hingga 65 tahun ke atas. Dari jumlah tersebut, ada seramai 30,295 orang dalam lingkungan usia 15 hingga 55 tahun. Selebihnya, seramai 13,672 orang adalah mereka yang dalam lingkungan umur 56 dan 65 ke atas. Dalam sidang media yang sama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, memaklumkan COVID-19 Relief Fund akan terus dibukakan kepada orang ramai hingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Setakat ini, tabung berkenaan berjaya mengumpul sejumlah lebih RM14,300,000. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sukacita memaklumkan bahawa setakat pukul 4 petang ini, jumlah kutipan COVID-19 Relief Fund adalah berjumlah RM14,948,945.55. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kewangan dan Ekonomi ingin memaklumkan bahawa COVID-19 Relief Fund ini akan terus dibukakan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Di kesempatan ini, Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi pihak Kerajaan Kebawaduli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan tulus ikhlas mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sumbangan orang ramai. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, dalam kenyataannya pula menjelaskan lebih 90,486 pelajar di seluruh negara akan memulakan pengajaran dan pembelajaran pada peringkat ketiga bermula Sabtu 4 Julai 2020. Bagaimanapun, kaedah pembelajaran masih dikekalkan secara face-to-face dan online. Sesi persekolahan peringkat ketiga ini akan melibatkan pelajar-pelajar peringkat sekolah menengah tahun 7, 9 serta pelajar tahun 10 dalam aliran jeneral dan tahun 12 di pusat-pusat tingkatan 6 di bawah kawalan Kementerian Pendidikan
semua sekolah swasta serta ke-5 buah sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Al-Ihwal Ugama. Pengembalian operasi pengajaran dan pembelajaran peringkat ketiga ini akan dimulakan pada hari Sabtu 12 Zulkaidah 1441 bersamaan dengan 4 Julai 2020. Bagi sekolah-sekolah antarabangsa ianya adalah tertakluk kepada tarikh yang telah ditetapkan oleh institusi masing-masing. Alhamdulillah, dengan mengambil kira perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini serta nasihat daripada Kementerian Kesihatan, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sesi persekolahan peringkat ketiga adalah dikekalkan kaedahnya menggunakan gabungan kaedah secara face-to-face dan secara online mengikut kesesuaian serta kapasiti sekolah masing-masing. Pihak sekolah adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada modaliti yang telah dikongsikan oleh pihak Kementerian Pendidikan bagi pelaksanaan kaedah-kaedah ini. Bagi peringkat ketiga ini, seramai 90,486 pelajar dijangka akan kembali bersekolah. Ini adalah peningkatan sebanyak 51.2% dari jumlah pelajar yang mengikuti pembelajaran di sekolah pada peringkat kedua. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Pendidikan menekankan aspek kebersihan bukanlah suatu hal yang boleh dipandang ringan dan diambil leka. Justru dua aspek penting ditekankan iaitu mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan diri serta premis sekolah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Al-Ihwal Ugama akan terus memastikan sekolah-sekolah akan terus melaksanakan prosedur operasi standard, pengembalian semula sekolah iaitu dengan mengadakan pemeriksaan suhu badan setiap hari bagi pelajar-pelajar, guru-guru dan individu-individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Pengimbasan kod QR juga akan diterus dilakukan dan seperti yang telah dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan pada masa ini, semua aktiviti di luar bilik darjah seperti perkumpulan pagi, sukan dan co-kurikulum secara bersemuka belum lagi dapat dilaksanakan sehingga ke suatu tarikh yang akan diumumkan nanti. Seterusnya, pusat-pusat tuition juga akan dibenarkan beroperasi dengan kapasiti pelajar tidak melebihi 10 orang pada setiap sesi pengajaran. Langkah-langkah pencegahan seperti pemeriksaan suhu badan dan penggunaan pengimbasan kod QR bagi individu yang keluar masuk dari dan ke premis tuition tersebut juga hendaklah dilakukan, di mana mereka yang mempunyai simptom dan berada dalam kod merah adalah tidak akan dibenarkan untuk hadir. Selain itu, pemakaian sebarang jenis penutup mulut dan hidung adalah digalakkan. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa sidang media tersebut juga mengongsikan beberapa pelaksanaan plan de-escalation bagi gym dan pusat kecergasan, fasiliti sukan tertutup, fasiliti sukan luar dan padang golf. Bermula pada hari Isnin 14 Zulkaidah 1441 bersamaan 6 Julai 2020, de-escalation tahap ketiga. Syarat-syarat dan garis panduan bagi penggunaan keempat-empat fasilitis berkenaan akan dikemaskinikan seperti berikut. Pertama, ianya akan beroperasi dengan 90% kapasiti dalam satu masa tertakluk pada ruang pusat dan fasiliti. Kedua, ianya dibukakan kepada ahli berdaftar dan juga ahli yang tidak berdaftar. Ketiga, penggunaan akan ditingkatkan kepada maksima 2 jam seorang setiap hari. Keempat, kebenaran bagi penggunaan locker room dan tempat mandi. Kelima, sokan-sokan double atau pace adalah dibenarkan, di mana garis panduan sebelum ini hanya membenarkan sokan single mesh sahaja. Keenam, contact sports dan non-contact artistic sports adalah dibenarkan bagi sesi latihan sahaja, walau bagaimanapun latihan sparring adalah tidak dibenarkan. Ketujuh, sokan berpasukan akan dimulakan dengan menghadkan kepada 5 orang dalam satu pasukan khusus bagi program latihan sahaja. Pertukaran individu antara kumpulan, aktiviti melibatkan physical contact dan perkongsian peralatan dan kelengkapan adalah tidak dibenarkan.
Ke-8, penggunaan pusat bowling ditingkatkan kepada 2 pemain bagi satu lane dalam satu masa. Dalam masa yang sama, penggunaan ditingkatkan kepada maksima 2 jam seorang setiap hari, manakala penggunaan house ball dan house shoes adalah dibenarkan. Bagi padang golf, garis panduan sebelum ini dikekalkan kecuali perubahan kepada: pertama, ianya dibukakan kepada ahli berdaftar dan tidak berdaftar. Kedua, penggunaan locker room dan tempat mandi juga adalah dibenarkan. Sebagai makluman, setiap flight dihadkan kepada 4 pemain sahaja dan kenderaan bagi dikekalkan hanya boleh menampung seorang pengguna pada setiap masa. Seterusnya, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan memaklumkan mengenai pelaksanaan de-escalation tahap kedua bagi pusat penjagaan kanak-kanak, pusat orang Klan Upaya, muzium-muzium, galeri-galeri, pameran dan perpustakaan yang bermula pada hari Isnin 6 Julai 2020. Bagi pusat orang Kelainan Upaya, ianya akan ditingkatkan daripada 30% kapasiti kepada 60% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang pusat. Fasilitis tersebut hanya dibukakan kepada orang kelainan upaya yang berisiko rendah dan sederhana, iaitu: pertama, bagi orang kelainan upaya berisiko rendah, mereka tidak mempunyai sebarang penyakit kronik, berupaya menjaga dan menguruskan diri sendiri dan boleh berkomunikasi. Kedua, bagi orang kelainan upaya berisiko sederhana, mereka tidak mempunyai sebarang penyakit kronik namun memerlukan bantuan dalam menguruskan diri dan mempunyai masalah berkomunikasi. Aktiviti pusat adalah dihadkan kepada aktiviti dalaman, di mana aktiviti luar dan aktiviti berkumpulan adalah tidak dibenarkan. Bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan, ianya akan ditingkatkan daripada 30% kapasiti kepada 60% kapasiti dalam satu masa. Dan jika berkumpulan, ianya tidak melebihi 50 orang dalam satu masa tertakluk pada kapasiti ruang. Fasilitis-fasilitis tersebut hanya dibukakan kepada orang ramai yang tidak mempunyai sebarang penyakit atau simptom seperti demam dan selesma serta tidak berisiko tinggi. Fasilitis-fasilitis akan dibukakan 5 hari dalam satu minggu bagi tempoh 5 jam sehari. Bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, ianya akan dibukakan pada hari Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu dan Ahad. Dan hari-hari operasi bagi galeri-galeri pameran lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menjelaskan mengenai pelaksanaan de-escalation tahap pertama bagi kolam renang. Bermula pada hari Isnin 6 Julai 2020, kolam renang akan dibenarkan untuk beroperasi dengan 30% kapasiti dalam satu masa, tertakluk kepada kapasiti ruang dan hanya kepada pengguna yang berumur 15 tahun ke atas. Ianya akan dibukakan 3 hari dalam satu minggu bagi tempoh 1 jam sehari bagi setiap individu. Bagi kolam-kolam renang di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, ianya akan dibukakan pada hari Selasa, Jumaat dan Ahad, manakala hari-hari operasi bagi kolam-kolam renang lain adalah tertakluk kepada pemilik masing-masing. Sukacita diingatkan kepada pemilik kolam renang untuk memastikan tahap klorin adalah mengikut piawaian kesihatan yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan menerima sumbangan bekalan perubatan daripada beberapa syarikat swasta dan orang perseorangan. Penyerahan sumbangan berlangsung pagi tadi di Dewan Utama Kementerian Pendidikan. Sumbangan-sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Progresif Selular Sendirian Berhad menyumbangkan 120 botol gel pensanitasi tangan, 320 botol semburan alkohol pembasmian kuman, 3,000 keping sungkup muka dan 3,200 keping alkohol wipes yang diserahkan oleh Hajah Nurul Haniah binti Haji Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat berkenaan. Manakala Hengi Industri Sendirian Berhad menyumbangkan sungkup muka, sarung tangan dan beberapa unit pemeriksa suhu badan yang disampaikan oleh Chan Lian Chai, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat tersebut.
Juga memberikan sumbangan Ganasan Subramaniam yang menyumbangkan 3,000 botol gel pensanitasi tangan. Juga hadir Datin Sri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Sambutan Bulan Bahasa yang diadakan pada setiap bulan Julai dalam menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan inisiatif berterusan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan jati diri bangsa. Ia dihasrat agar rakyat negara ini memiliki sikap dan semangat positif untuk menjadikan satu bangsa yang bermaruah yang mendaulatkan bahasa Melayu itu sendiri. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis perasmian sambutan Bulan Bahasa 2020 dengan tema Bahasa Melayu Bahasa Kita. Majlis diungkapkan dengan menitik beratkan langkah kewaspadaan terhadap penularan wabak COVID-19. Perasmian Bulan Bahasa 2020 disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bulan Bahasa dihasrat terus meningkatkan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka khasnya dan masyarakat awam amnya untuk menambah suburkan lagi pengembangan dan penggunaan bahasa Melayu dalam semua peringkat lapangan dan bidang di samping memupuk semangat kecintaan terhadap bahasa Melayu. Ia juga diharap dapat memperkukuhkan kesatuan bangsa Brunei melalui aktiviti kebahasaan dan menyemarakkan sambutannya ke seluruh negara. Pada majlis tersebut, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga menyampaikan hadiah kepada 13 pelajar cemerlang dalam subjek Bahasa Melayu dan Kesusasteraan Melayu dalam peperiksaan Brunei Cambridge GCE O-Level dan GCE A-Level pada tahun 2019. Majlis juga diselajurkan dengan pelancaran mekanisme e-pembayaran perkhidmatan dan pemasaran DBP melalui kemudahan perbankan digital, Quick Pay dan Swipe Card bagi pemegang akaun BIBD. Perkhidmatan ini membolehkan para pelanggan membuat pembayaran terus bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan. Sektor percetakan negara kini mencapai satu perkembangan baharu dengan revitalisasi Jabatan Percetakan Kerajaan JPK yang telah dijadikan entiti korporat baharu dengan nama syarikat Print Plus Sendirian Berhad. Mulai 1 Julai 2020, kesemua perkhidmatan percetakan yang sebelumnya di bawah kawalan Jabatan Percetakan Kerajaan telah dipindahkan kepada Print Plus, iaitu sebuah anak syarikat yang dimiliki penuh oleh syarikat Darussalam Assets Sendirian Berhad. Dengan adanya transformasi ini, Print Plus akan menjadi sebuah syarikat percetakan yang beroperasi penuh secara komersial dengan tujuan untuk menampung keperluan percetakan tempatan dan di rantau ini. Inisiatif pengkorporatan yang dipacu oleh Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Darussalam Assets akan dapat meningkatkan sektor percetakan negara. Dengan pengalaman industri lebih dari 35 tahun, Print Plus akan mewarisi dan dapat menyediakan perkhidmatan percetakan yang berkualiti tinggi bagi pasaran tempatan melalui portfolio seperti Pelita Brunei dan penerbitan kerajaan yang lain. Ini juga akan memperkenalkan banyak peluang baharu yang akan dapat membangunkan dan memperluaskan hubungan dengan pelanggan seperti menawarkan perkhidmatan yang berlainan untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan nilai yang dipercayai, fleksibel dan tepat pada masa. Selain daripada pelbagai jenis produk yang ditawarkan, Print Plus akan dapat menyediakan perkhidmatan konsultasi cetak untuk menampung penyelesaian pencetakan kreatif kepada pelanggan-pelanggan termasuk mutu warna tinta, kertas, pemilihan tinta, finishing, boundary dan kesan visual keseluruhan bagi produk percetakan. Pada masa terdekat, Print Plus akan menawarkan perkhidmatan reka bentuk khas seperti reka bentuk pembungkusan dan reka bentuk jenama oleh pereka dalaman. Dengan ini, Print Plus boleh menyediakan perkhidmatan cetak secara menyeluruh
sekaligus meningkatkan pasaran tempatan ke tahap yang lebih baik. Inisiatif pengkoprotan ini akan menjana peningkatan dalam pengeluaran nilai dalam negara bagi kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, peluang import substitution dan mendorong persaingan dengan vendor-vendor yang serantau. Dengan itu, Print Plus akan dapat menawarkan harga yang lebih berdaya saing dengan peluang untuk memasuki pasaran antarabangsa. Ini penting bagi negara Brunei Darussalam memandangkan negara-negara jiran menunjukkan minat dalam bahan-bahan khusus yang ditawarkan oleh negara seperti buku Yasin kerana mereka yakin dengan keaslian kandungan-kandungan Islamik yang ditawarkan. Print Plus akan dapat meneruskan perkhidmatannya dengan memanfaatkan penerbitan dan kredibiliti sebagai sumber yang terkenal. Dalam kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, berharap inisiatif ini merupakan pencapaian yang utama dalam usaha pihak kerajaan untuk mempelbagaikan ekonomi negara di sektor bukan minyak dan gas dan pada masa yang sama memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat di negara ini. Print Plus akan mengukuhkan tadbir urus korporat yang kukuh dan akan menerapkan dasar dan prosedur yang sejajar dengan amalan terbaik antarabangsa untuk meningkatkan kecekapan operasi Print Plus secara keseluruhan. Objektif utama bagi penubuhan Print Plus adalah untuk memacu pertumbuhan industri dengan berkembangnya syarikat tersebut menjadi lebih responsif terhadap peluang-peluang yang baharu di pasaran dan mendorong inovasi produk. Pada masa depan, Print Plus berhasrat untuk memperluaskan penawaran produknya yang belum diperolehi di Brunei dan memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan tempatan dan serantau. Dengan kedudukan Print Plus yang akan menjadi lebih berdaya saing, ia berusaha untuk mengembangkan perniagaannya untuk memasuki pasaran antarabangsa. Dengan memanfaatkan peluang ini secara komersial, ia akan dapat membantu ekonomi yang berdaya tahan bagi masa depan ekonomi negara. Inisiatif transformasi ini akan juga merangkumi tumpuan kepada pengembangan modal insan dan perniagaan dengan meneroka dan menjana peluang-peluang perniagaan baharu di samping kepakaran teknikal antarabangsa yang sedia ada yang akan menghasilkan peralihan yang lancar dan memudahkan proses-proses operasi bagi Print Plus. Untuk menampung keperluan tenaga kerja pada masa ini dan masa depan, kaki tangan Print Plus akan dilengkapi dengan program-program latihan dan pembangunan untuk memastikan penggunaan mesin dan pengeluaran produk yang lebih bermutu dan cekap serta mengurangkan pembaziran bahan. Dengan yang demikian, Print Plus akan dapat meningkatkan kemahiran dan kemajuan yang bersedia untuk masa depan bagi melahirkan tenaga kerja yang cekap dan berkemahiran. Segala pertanyaan lebih lanjut mengenai perkhidmatan dan penawaran Print Plus boleh diperolehi melalui inquiry@printplus.com.bn. Pelancaran sistem kebajikan negara SKN tidak akan menjejaskan penerima-penerima bantuan kebajikan bulanan dan bantuan asnaf fakir dan miskin yang sedia ada kerana data dan maklumat mereka telah pun diserapkan ke dalam SKN. Bagi melancarkan pengintegrasian ke dalam SKN sekaligus membolehkan penganalisaan maklumat dan pemadanan intervensi yang lebih tepat terhadap permohonan dan ahli keluarga mereka, semua penerima bantuan yang sedia ada adalah dikehendaki untuk mengemaskinikan profil masing-masing dengan menghadapkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan semasa taklimat pemberikaan SKN bagi penghulu-penghulu mukim dan ketua-ketua kampung pagi tadi. Taklimat berlangsung di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Bermula 15 Julai 2020, apabila SKN dilancarkan, semua permohonan bagi bantuan kebajikan bulanan dan bantuan asnaf fakir dan miskin hendaklah dipohonkan secara dalam talian, iaitu online, melalui laman sesawang www.skn.gov.bn.
Sebelum membuat permohonan, pemohon bolehlah membuat permohonan dengan mengisikan maklumat-maklumat yang dikehendaki oleh sistem ini, termasuklah untuk memuat naik ataupun upload dan scan semua dokumen penting seperti kad pintar, sijil nikah, surat beranak, penyata gaji dan borang pengesahan ketua kampung. Hadirin yang berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penghulu Mukim Tanjung Maya Tutung. Pemohon-pemohon yang tidak mempunyai akses kepada komputer atau telefon bimbit boleh membuat pendaftaran dan permohonan di cawangan-cawangan JAPIM yang berdekatan dengan dibantu oleh pegawai dan kaki tangan JAPIM. Penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung juga diseru agar memberikan kerjasama kepada pihak JAPIM dalam membantu pemohon-pemohon membuat pendaftaran serta permohonan bagi mendapatkan bantuan melalui SKN. Dalam usaha untuk meningkatkan keselamatan pengendali perahu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam telah membuat pemeriksaan teknikal terhadap pemilik perahu-perahu menangkap ikan yang berdaftar di kawasan lapang berhampiran Pejabat Daerah Temburong pagi tadi. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap perahu dilengkapi dengan alat-alat keselamatan seperti jaket-jaket keselamatan, boya keselamatan, lampu sisi kiri dan kanan, alat pemadam api, alat pengayuh, saw spotlight, whistle ataupun horn. Nombor pendaftaran perahu juga dititik beratkan. Bot di daerah Temburong masa ini dalam 100 lebih belang yang berdaftar di MPABD Brunei Darussalam. Okey, bagi bot-bot yang mendaftar akan didenda sebanyak RM2,000 Brunei Darussalam. Dari mengikut peraturan Akta Pelisiran Bot 2011. Ia termasuk alat keselamatan, berdaftar nombor platenya, semualah. Jadi barang itu nanti akan kami periksa kesesuaian mengikut perahunya. Pihak MPABD sentiasa memantau keselamatan pengguna bot di perairan Brunei. Seorang bekas pegawai pengawal kastam mengaku bersalah terhadap 27 dakwaan ke atasnya di bawah Akta Pencegahan Rasuah. Dia juga mengaku menerima rasuah berjumlah RM50 hingga RM500 di antara 2017 hingga 2018 sebagai hadiah selaku kapasitinya sebagai pegawai pengawal kastam dari seorang individu untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya kerana melakukan kesalahan di bawah Perintah Kastam 2006. Pada tahun 2017, Haji Muhammad Haikal bin Haji Suhaili berumur 35 tahun ditempatkan di pos kawalan Sungai Tujuh yang ditugaskan memeriksa kenderaan dan barangan yang memasuki negara Brunei Darussalam dari Miri dan memastikan kesemua barangan yang diisytiharkan. Haji Muhammad Haikal membuat urusan dengan individu berkenaan bagi pembayaran sebagai balasan bagi bantuan dengan memastikan barangan yang tidak diisytiharkan termasuk minuman keras dan rokok dibenarkan untuk memasuki negara ini. Menurut siasatan oleh Biro Anti Rasuah pada penghujung tahun 2017, Haji Muhammad Haikal tidak lagi bertugas di pos kawalan Sungai Tujuh namun terus memberi bantuan daripada individu terbabit dengan membenarkan barangan yang tidak diisytiharkan memasuki negara ini. Mahkamah Magistrate menjatuhi hukuman penjara 3 tahun ke atasnya dan mengarahkannya untuk membayar balik sejumlah RM4,912, jumlah yang diterimanya berupa rasuah. Bagaimanapun dia tidak dapat membayarnya dan dikenakan tambahan hukuman penjara 5 bulan. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun RM200 atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 iaitu meninggalkan sampah bekas perniagaan di luar rumah sampah di Kampung Serusup. Manakala 6 orang individu juga dikenakan kompaun RM100 setiap seorang kerana membuang sampah persendirian dan mencampakkan pontong rokok di kawasan Kadung. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam pada itu mengingatkan syarikat-syarikat perniagaan dan orang ramai agar tidak membuang sampah secara merata di tempat awam.